Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam penuh barakah ni dapat lagi kita bersama-sama berkumpul dalam raudhah min riyadil jannah, daripada dalam taman-taman syurga. Kita berkumpul pada malam yang penuh barakah ni. Kita datang pada malam ini adalah dengan qudrah dan iradah Allah SWT. Dengan kehendak Allah SWT itu memilih kita. Yahdillahu nurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku hendaki. Dengan atas diri kita juga, yang mana atas kesedaran. Atas kesedaran kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT itu, maka Allah memilih kita juga untuk hadir pada setiap malam, pada setiap hari, untuk kita mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah. Dan surah Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya yang layak mengimarahkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Allah SWT meletakkan diri kita itu dengan kejadian untuk mentaatinya, illa liya'budun, untuk menyembahnya. Yang ini dikata lain, dengan kesedaran yang ada itu adalah untuk kita gunakan sepenuhnya untuk mengimarahkan rumah Allah Ta'ala sebagai satu tanda ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Waktu maghrib isyak ni adalah waktu prime time. Kalau dulu siaran TV tu, berita tu, time ini yang mahal iklan. Sekarang ni dah orang dah ada Facebook, dah ada internet ni, secara ni dah tak nampak sangat dah. Kalau dulu memang waktu ini waktu yang mahal, siarannya, bayarannya mahal waktu ini. Dan waktu maghrib ni adalah waktu permulaan bagi orang beriman. Kiraan hari dalam kalender Hijriah itu bermula dengan waktu maghrib. Waktu maghrib, ya. Bukan waktu subuh. Subuh tu dah pertengahan sebenarnya. Cuma sebab kita tidur, kita bangun rasa permulaan hari. Walhal permulaan hari kita ni waktu ini. Okay, sekarang cuba kita lihat berapa ramai yang mulakan harinya dengan jumpa Allah di rumah Allah. Berapa ramai yang meletakkan bahawa kalau dia faham tentang, sebab tu kata iman tu, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Datang ke rumah Allah Ta'ala ni kerja iman. Walaupun nampak amal, perbuatan,
Tapi datang sebab apa? Iman. Iman ni meletakkan bahawa hanya senya mengesahkan Allah tu iman. Kerja iman ni apa? Mengesahkan Allah SWT dengan kata apa? Kita sekarang berada di dunia. Ya. Yang berkuasa, yang mutlak, yang tunggal atas dunia ini hanya Allah. Nah, kalau kita kenal yang berkuasa hanya senya Allah, sudah tentu kita sebelum nak buat apa-apa, kita jumpa pihak berkuasa. Ke macam mana? Ke langgar dulu baru buat apa? Minta dulu kebenaran baru buat. Ustaz, kita langgar dulu Ustaz, lepas tu buat bincang. Kalau boleh bincang. Setengah orang tu tak apa, kita buat dulu lah, naik pacak structure dulu. Saat lagi pengat kuasa datang baru nak bincang. Kalau boleh bincang. Kalau bantai tak boleh bincang, roboh dulu baru bincang, macam mana? Ini iman. Iman mengatakan bahawa dunia ini milik Allah. Yang ada ni af'al, kita lihat perbuatan, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ni asas ni sedang jemaahnya mulkan ta'ala. Makna kalimah syahadah, ucapan itu hadir dari hati yang melihat. Syahadah, syuhud, yushahidu, ashadu, aku bersaksi. Bagaimana bersaksinya? Kita dah nampak saksi gini ni, angkat tangan saksi. Dah, saksi ni lihat, tengok. Anda berada di tempat kejadian, saksi kejadian mana? Saya ya Arif. Jadi suatu kejadian anda berada di tempat kejadian, ya Arif. Arti kata lain, kita menyaksikan dengan sebenar-benar penyaksian bahawa Allah je berkuasa. Itu iman kata. Kita nak dapat dunia ni dengan kuasa siapa? Soalan. Atas kuasa siapa ni? Dapat projek ni siapa yang luluhkan? Contoh, siapa authority, siapa person in charge, siapa yang sign, sila ambil tindakan, dia chop, dia tenyih sikit, habis kelang kabut semua orang. Tengok-tengok sign daripada Prime Minister, Perdana Menteri, sila ambil tindakan, habis dia tenyih kat situ, sila pertimbangkan, meeting dulu, sila ambil tindakan, tak usah lagi bincang-bincang dah, terus buat. Sila bantu, bawa bincang. Ni tindakan. Kita ambil dunia ni dengan kuasa siapa? Ini soalan. Kalau kita sedar dunia ini kita dapat dengan kuasa Allah, walaupun kita berkuasa tapi hanya sekadarnya, kuasanya ada pada kita ni sekadarnya, sekadar untuk bergerak, sekadar untuk berjalan, sekadar untuk berfikir, sekadar untuk makan, sekadar untuk minum, bukan menentukan. Dah tahu kita tak ada daya untuk menentukan hidup ini, maka di mana manusia kenapa tak berjumpa dengan Allah? Ni nak first endorsement sebelum nak buat projek, mesti jumpa dulu dah. Hari pertama patutnya saya suruh diri saya, tuan-tuan semua, hari pertama bagi setiap manusia, orang Islam terutamanya, maghrib, make sure, dalam bahasa Jawa kata by hook, by crook, punch card kat masjid. Tak ada pilihan, malam rehat, tapi sebab banyak kerja kan, jadi lajak tu. Okey, katalah maghrib, lajak isyak. Satu. Keduanya, bila kita nak dapat endorsement, kita ni kita tahu terus-terus nak beramal lah. Dia kan ada taklimat. Nah, ni saya bagi tamsil ni. Kan? Taklimat projek tu kan. Mana boleh langgar-langgar gitu lah. Dia panggil project briefing. Tak ikut project briefing tak dapat tender. Attendant. Majlis ilmu ni project briefing kan. Jangan kita ingat langgar amal. Tak payah dengar majlis ilmu ni, aku dah tahu semua. Tahu sifat siapa? Bukan soal tahu tak tahu. Soalnya adalah nak ambil tahu, nak ambil maklum. Tahu dah, tapi nak tunjuk muka. Dan kita nak refresh, kita ni nasia, lupa.
Sebab tu majlis ilmu ni adalah ibarat satu taklimat yang mesti dihadiri dan mesti kita kena penuhi kalau syarat-syarat nak dapat projek tu. Nampak? Jadi sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Jadi kaedah ni kita kena faham dalam bagaimana kita mengatur kefahaman kehidupan kita. Sebab itu bila kita dipilih oleh Allah SWT untuk hadir ke rumah Allah ini, datang dengan kefahaman dan yakin bahawa kenapa datang? Sebab beriman kepada Allah. Aku beriman bersaksi bahawa dunia ini dapat dengan kuasanya. Selesai. Lalu aku datang kepadanya, tunduk dan patuh, sujud kepada dia. Itu kaedah hari-hari, hari-hari lah. Nak pula tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kita duk nampak dapat dunia kecil lagi. Dapat syurga tuan-tuan, projek kita lebih besar. Syurga. Dapat syurga dengan sujud kepada Allah, bukan dengan amal kita. Sebab tu majlis ilmu tuan-tuan. Majlis ilmu adalah majlis yang mana di dalam tu dinamakan majlis zikrullah. Allah tengah tengok kita di semua ketika ini. Allah sedang lihat kita. Allah sedang lihat kita untuk kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tunjuk muka. Ni hati-hati ni. Tunjuk muka yang tak ada tanpa sebab. Wallahu alam, nak jawab apa dengan Allah, wallahu alam. Yang dah ada pun kena tunjuk muka, kena tunjuk minat, kena tunjuk semangat bahawa seronoknya duduk dalam taman syurga. Walaupun dengar kalimah Allah tu dah berjuta kali dah dengar ulang, katalah ngaji kitab tauhid sifat 20 wujud tu, Allah tu ulang dah berjuta kali dah. Bukan soal tahu tak tahu. Sekarang ni nak tunjuk muka kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, aku semangat betul dengan nama Engkau ya Allah. Aku seronok betul dengan nama Allah. Ni kena. Jadi bila sebut tentang kefahaman kita dalam melakukan satu amalan, itu perlu diperhalusi sedang jemaahnya mulia Allah Ta'ala. Sebab sayang, kadang-kadang saya pergi ini, kita nak tengok orang kata apa, sepintas lalu. Nak beramal tu bukan senang, susah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu dirujuk kepada ketaatan, bukannya keduniaan. Dunia ni susah barang sementara. Susah dunia itu bukan susah sebagaimana menundukkan nafsu. Dunia ni ikut nafsu. Ikut nafsu tak susah. Yang susah nak tundukkan nafsu. Jadi amalan ni susah sebab bertentang dengan nafsu. Nafsu suka apa? Suka rehat-rehat, lepak-lepak. Tu nafsu suka. Lawan kepada lepak-lepak, rehat-rehat, kena bawa dia ni duduk dengan kita sekarang ni, duduk pasang telinga, duduk hati kena dengar, kena buat. Susah. Susah. Saya datang nak mengajar bukan senang. Susah. Tuan, cuba cakap, kita bercakap. Kalau tidak kerana dah nak menundukkan nafsu diri juga, tak bercakap saya kat depan ni. Sebab senang lagi daripada kita mendengar daripada bercakap. Kalau mendengar ada option. Kalau bercakap tak ada option, kena bercakap. Ada option. Kalau mendengar banyak option boleh buat. Okey. Nak bagi tahunya, bila kita dah susah dalam beramal ni tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa bila susah, rasakan ianya pemberian Allah. Sebab golongan-golongan yang boleh macam tuan-tuan hadir malam ni, golongan minoriti. Tak percaya tuan-tuan pergilah kat masjid tengok. Bukan majoriti, minoriti. Melainkan kalau ada function besar lah, program besar, yang datang tu ulama besar tu penuh lah. Tapi yang jadi lazimi, hari-hari ni tak kisahlah siapa datang ke, mana datang ke, muka dia pun ada kat depan ni. Dia jenis macam tu. Yang nak lazimi amalan ini tanpa ada siapa-siapa punya isu, tanpa keadaan yang menentu, dia datang asbab dia sedar
bahawa ini satu tuntutan daripada Allah. Golongan ini golongan minoriti. Sebab itu tidak heran Allah katakan qalilam ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit sangat. Dan tak heranlah Nabi kata mafhum hadis, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang terasing. Terasing itu sedikit. Batu juga ada hanya mafhum hadis berdoa minta jadi yang golongan sedikit. Dan memang dalam yang banyak-banyak akan jadi yang sedikit, yang sedikit juga akan jadi makin sedikit. Yang ini kita kena lihat. Sebab begini sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bila kita membawa perbahasan tentang bersandarkan kepada kekuasaan Allah SWT, kita sukar untuk melihat bahawa contoh, kita dah terbiasa dapat dunia dengan diri kita. Terbiasa ni, terbiasa. Kita ada pilihan yang seakan-akan tergambar pada fikiran kita ini. Kitalah yang menentukan tu. Pilih itu nak pakai baju apa, nak makan apa, minum apa, nak kerja mana, nak buat apa. Dalam urusan dunia, taib, katalah atas pilihan kita. Walhal hakikatnya gerak Allah Ta'ala dengan izin. Takkan bergerak. La tataharraku zarratun biiznillah. Takkan bergerak. Ya? Takkan bergerak. Baik, cuma bahayanya kita ni apabila dunia ni dapat dengan diri, dan kita pun bawa perangai itu ke dalam amalan akhirat. Kita duk dapat dengan diri kita, boleh mari masjid dengan diri kita. Apa sebab diri kita dah ada masa lapang. Saya dah lapang, saya datang. Saya dah lapang, saya datang. Bila begitu sidang jemaah yang Allah Ta'ala, bagaimana nak appreciate, mana nak dapat dengan diri atau orang bagi, mana yang betul hargai? Orang bagi, bukan dengan diri. Diri ni bolehlah hargai, tapi dia akan sampai setahap dia akan tukar. Tapi kalau orang bagi ni dia lain. Nak pula yang bagi tu sultan. Mana nak tuan-tuan? Kereta beli sendiri atau kereta sultan bagi? Saya kereta tu macam mana pas tak? Sultan bagi tu. Walaupun kereta biasa. Tuan-tuan nak pergi kerja beli kereta sendiri, beli. Tak, dia nak sultan bagi. Bila sultan bagi, dia punya bawa tu dah lain macam. Sultan bagi, rasa lain. Rasa dihargai, rasa bawa tu ringan, rasa macam-macam rasa. Okay, ini tamsil. Bab cerita bab akidah ni saya bawa pada perbahasan kehidupan supaya kita jelas. Soal, rasa tuan-tuan datang masjid Allah bagi atau datang sendiri? Kita beramal ni rasa Allah bagi atau kita beramal sendiri? Kalau rasa Allah bagi, tuan-tuan, tamsil macam kita tadi, dia punya appreciate lain macam. Ni nak cerita sebab tuan-tuan duduk dalam kelompok ni dah ni sayang kalau tidak perhalusi amat. Sebab kita ceramah dengan orang yang datang, bukan ceramah dengan orang yang tak datang. Orang tak datang cerita lain pula. Yang contohnya dah biasa dengar, dah konsisten dengan yang orang kata dah jadi kebiasaan, yang Allah dah pilih dia boleh beramal, baca Quran ni tak ada isu, dengan ceramah tak ada isu, nak dengar sayang tak ada isu. Okey. Isunya sekarang kita upgrade lagi kefahaman itu supaya kita mampu faham dengan lebih dalam bahawa kita dapat itu billah, dengan Allah. Sebab tu semuanya bermula bismillah, dengan nama Allah. Jadi kesenangan yang kita dapat malam ni, boleh datang malam ni, boleh tuan-tuan bagi masa duduk kurang lebih 1 jam ni, kesenangan inilah namanya kesenangan. Kesenangan dinisbahkan pada mudahnya kita melakukan ketaatan di saat orang lain susah nak buat. Tuan-tuan ingat senang nak datang pukul 7.30 di saat tengah banyak urusan. Dan ingat senang dengan urusan maghrib tu lah macam-macam nak kena selesai. Kita boleh lagi duduk kat sini sampai isyak. Soalan, dengan apa kita buat hari ni? Sesiapa yang sudah mendapat kesenangan, itu kita namakan dengan kehendak Allah.
Sebab apa boleh dapat pula? Sebab kita dah tunjuk minat. Allah pilih kita ni tuan-tuan semua malam ni, saya semua Allah pilih. Sebab kita pun tak tahu rupanya kita ni ada minat kepada agama. Kita pun tak sedar. Lalu kita sanggup bersusah payah, bagi masa, bagi ruang untuk kita duduk. Dan di sinilah menunjukkan bahawa kesenangan dan kesusahan itu hakikatnya sebenarnya adalah di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah taala, dalam ta'arif senang susah ni dia terjemahkan pada alam. Rubbama afadaka fil lailil qabl ma lam tastafidhu fi ishraq naharil basr la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang maksudnya apa? Kadang-kadang rubbama afadaka fil lailil qabl, berfaedah akan anda dalam kesusahan yang laksana malam oleh sesuatunya anda tidak dapat mengambil faedahnya. Ayat dia apa? Kadang-kadang bagusnya susah itu, umpama malam ni kan gelap, malam ni gelap susah, tapi ada faedah pada malam itu sebenarnya. Jadi Allah jadikan susah itu ada faedah yang mungkin kita tak nampak. Contoh, dalam kita beribadah ni susah, tapi ada faedah. Bukan senang untuk ibadat duduk macam ni, susah, tapi ada faedah. Dalam cahaya kesenangan yang laksana siang, mereka tidak tahu siapakah yang mereka yang lebih dekat manfaat pada kamu, yang menyatakan bahawa malam atau siang, sesuatu yang anda tidak dapat mengambil faedahnya dalam cahaya kesenangan yang laksana siang. Ini ayat di dalam maksudnya begini. Kadang-kadang faedah akan anda dalam kesusahan yang laksana malam oleh sesuatu yang anda tidak dapat mengambil faedah dalam cahaya kesenangan laksana siang. Siang ni senang nampak, tapi kita tak dapat ambil faedah. Malam itu gelap, tapi dapat ambil faedah. Itu lebih baik. Kalau disimpulkan begini, lebih baik sakit yang ingat Allah daripada sihat yang lupa Allah. Macam itulah ibarat. Lebih baik sakit yang ingat Allah daripada susah yang lupa Allah. Lebih baik. Tapi yang baiknya sihat dan ingat. Itu yang terbaik. Tapi kadangnya manusia itu tidak sunyi daripada sifat lalainya, maka Allah berkehendak dia susah untuk dia kembali ingat Allah. Itu nama kehendak tu. Ada orang ini berusaha untuk susah? Tak ada, mana ada usaha untuk susah. Tapi susah dia. Susah dia. Maka bila dilihat susah itu atas kehendak dia atau kehendak Allah? Allah. Kenapa Allah jadikan dia susah? Sebab untuk kembalikan dia ingat kepada Allah. Muhasabah. Okey, kita pun nampak ada orang berusaha untuk senang. Ya, ramai. Kalau tanya 10 orang, 11 orang berusaha untuk senang. Soal, betul ke orang berusaha untuk senang? Adakah usaha dia itu yang mendatangkan senang atau Allah berkehendak dia untuk senang? Maka ketika manusia tak nampak senang yang dilakukan itu atas kehendak Allah macam tadi, dia dapat atas diri dia, maka tak ada faedah senang dia itu. Kalau dia boleh nampak senang dia itu atas kehendak Allah, Allah nak yang berkehendak saya jadi senang, saya pun tak tahu usaha saya yang mana satu jadi senang, ini kesenangan atas takdir Allah, maka barulah manfaat bagi dia. Tapi jika kesenangan dia itu tidak membawa dia kepada Allah SWT, maka tak ada faedah atas kesenangan dia itu. Jadi apa yang ditekankan di sini, susah dan senang itu pada takrif sebenar adalah atas aturan Allah SWT untuk membuatkan hamba-hambanya itu mengambil pengajaran daripada setiap apa yang berlaku. Sebab itu kita kena nisbahkan
kesan kepada setiap kejadian itu bukan atas kehendak kita. Kesan atas kejadian, usaha kepada kejadian itu. Sebagai contoh, kita nak minum, ya, kita nak minum, Allah bagi kita satu tenaga kederat untuk minum, tapi yang bagi hilang dahaga itu Allah. Itu kena berpegang begitu. Ya, kita nak berusaha untuk senang asbab, tapi yang bagi senang itu Allah. Ya, kita tak nak berusaha untuk susah. Tak ada seorang pun yang kita jumpa berusaha untuk susah. Tuk Allah takdirkan dia susah. Ya, atas kehendak Allah. Maka ketika susah, Allah uji kehidupan dunia dengan susah. Nak lagi mana? Lagi kepada Allah. Itu maksud dia. Baik, sekarang ni sebab tu contoh kita hari ni, kita kena ada satu minda yang betul-betul fatona, cerdik. Apa maksud cerdik? Al-Kais, kata Nabi, mandana nafsah, yang mempersiapkan dirinya, amila amalan ba'dal maut, selepas mati. Cerdiknya kita ini bila kita, Allah bagi kita nampak senang. Sebenarnya Allah bagi kita senang lah. Apa maksud Allah bagi kita senang pada asas? Allah kata apa? Allah jadikan langit, bumi diam, lautan diam. Ada kita jalan bergoyang bumi tadi, ada nak datang sini merangkak. Lupa yang bagi diam bumi itu Allah Ta'ala. Senang tak jalan tadi tuan-tuan? Senang. Ada kita jalan tadi, ada risau langit untung. Kita kalau lalu dekat, ada satu tempat di Alam Damai mengalir ke Ceras, Taman Ceras baru tu mengalir ke Ampang ke mana tah, cross itu. Dari satu highway dua tingkat, setinggi-tinggi alam highway dah, besar, tiang-tiang dia besar. Tuan-tuan cuba lalu bawah dia, seriau kawan. Tak payah jauh lah, palang kecil dekat tol tu kan. Kalau lalu kereta, apa kita buat? Tunduk lah. Padahal dalam kereta pun nak kata tunduk kan, risau duk tersangkut. Padahal dalam kereta tiang tu 3 meter 2 meter, lalu bawah dia kita tunduk. Sekarang ni langit tak tiang, tak takut runtuh kan. Ini namanya kita recall ni. Kita jalan tadi, betapa syukurnya kita langit tak runtuh. Berapa ramai yang boleh fikir begitu? Tak kesenang namanya. Baik. Sebab orang dah nampak susah ni pada tak ada kereta, tak ada rumah, susah cari duit, payah susah makan. Sebab tu Allah ulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat aku yang mana satu kau nak dustakan? Tuan-tuan sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, nikmat Allah sebenarnya semua percuma. Tapi dengan Allah tak semua percuma. Semua berbayar dengan Allah. Tapi Allah bagi kita semua percuma. Tapi dengan Allah semua berbayar. Allah bagi nikmat nafas free, nikmat air free, yang kena bayar syabas. Tu je lah. Sebab apa? Tak nak bayar engineer tu, paip besar-besar tu, pengurusan. Api free, yang bayar TNB. Sebab apa? Tu sebesar-besar pencawang alam tu nak bayar orang. Tuan-tuan, kalau nikmat Allah semua free, tak ada bayar pun. Tapi yang duk kita kalut tu sebab apa? Sebab nak bayar lah, nak duit lah. Sebab kita ingat dunia ni perlukan bayaran. Sebenarnya perlukan bayaran bukan dunia, manusia perlukan urusan untuk running cost dia. Tapi kalau renung balik susah, tak susah nikmat Allah. Nikmat Allah ini semudah nafas dilupakan. Orang duk ngadu susah-susah, tarik nafas, lepas, tarik, lepas, lupa. Banyak lupa. Bagi satu kali musibah Covid, tengok Allah. Bagi satu kali musibah Covid, tengok, tak kisahlah biological weapon ke apa ke, teori konspirasi ke apa ke, yang terjadi itu kehendak Allah. Sekarang ni penyakit yang sistem yang tak ada ubat, sistem nafas. Bagi tahu saya, ubat apa yang ada untuk rawat nafas?
Doktor pakar pun tak boleh nak jawab. Yang duk cocok tu darah. Sebab memang nafas terganggu, darah terganggu. Soalan, kuman dalam nafas. Nak bunuh kuman dalam nafas macam mana? Tak ada tuan-tuan. Kita sedang sebenarnya kalau rujuk balik kepada kehendak Allah bagi kita susah sekarang ni. Ni dengar cerita tengok dah 13,000 kata. Omicron kan. Sat lagi Papacron. Bapak Allah, sampai orang boleh buat gelak. Tapi kalau kita renung balik, Allah bagi keadaan sekarang ni, qadar Allah dengan kehendaknya, kita susah sekarang ni. Kan senang tuan-tuan, saya ni kelonggaran, kalau tidak bertutup juga depan gini bercakap, ingat senang bercakap, bertutup. Tak ke payah kita sekarang ni, dipayahkan bernapas. Sebab apa? Kalau kita renung balik susah kita dulu, kita tengah senang bernapas, kita buat apa? Tu je lah. Di saat senang bernapas, beratus kilometer sampai, gunung setinggi-tingginya pergi, makan sebanyak-banyak sampai tak bernapas nak makan. Oh, senak apa kot? Ingat senak apa? Kenyang sangat. Tuan-tuan, sedangnya mahnya mulka Allah Ta'ala. Ni kehendak Allah ni, tak ada seorang pun yang berusaha untuk susah. Tapi faedah susah di saat kita lupa dan kita ingat itu lebih baik. Waktu kita dulu senang, kita lupa. Kita ambil contoh agama ni tuan-tuan. Bahagian subjek agama. Agama ni kita ambil senang je. Nak tahu agama ambil senang macam mana tuan-tuan? Tak payah jauh lah. Kalaulah kita nampak Allah tu berkuasa mendatangkan semua perkara, maka sudah pasti kita bersusah-susah untuk dapatkan ridha Allah. Terutama dalam solat. Awal waktu maghrib ini first in the day, bermulanya hari itu dengan datang ke rumah Allah, kemudian dengan taklimat sampai isyak saat lagi bagi masa. Duduk dengan taklimat tuan-tuan. Tak payahlah bunyi kalau contoh majlis ilmu, dengan taklimat udah dah. Duduk dengan taklimat, apa ilmunya nak disampaikan, dengar satu-satu. Tapi kita ambil mudah. Bila ambil mudah tuan-tuan, agama siapa-siapa yang ambil mudah, kata guru saya, kau ambil mudah agama, Allah susahkan kau. Takut tuan-tuan, bila Allah dah susahkan, memang kita kata Allah susahkan Ustaz. Iyalah, dah kita duk senang, duk galit, ambil senang. Bila senang je. Sedangkan Allah bagi senang untuk kita susah-susah untuk agama. Allah bagi kita senang bernapas, senang berjalan. Senang itu untuk susah-susah datang. Ini yang kata Imam Ibn Athaillah Iskandar Ta'ala itu, kadang-kadang faedah akan susah tu lebih baik daripada senang yang kita lupa. Ini dah. Dan ni kita renung, ya memang sekarang ni jika kita sedang melalui kesulitan dalam kehidupan dunia, tapi di saat itu kita sedang berada dalam kedudukan taat sekarang, ketahuilah ini masa yang terbaik untuk kita. Ketahuilah, jangan salah tengok tuan-tuan. Di saat kita sedang susah, contoh tengah COVID, tuan-tuan datang bertekuk-tekuk muka ni. Di saat tengah bertekuk-tekuk muka, tuan-tuan boleh duduk di sini sekarang. Ketahuilah ini masa terbaik untuk kita. Kerana kita tak jadikan alasan. Orang kata payah-payah, contoh dengan arahan, dengan itu, dengan ini, dengan macam-macam SOP nak dikenakan. Contoh kan, sekarang ni dah tiba masanya untuk kita bersusah-susah untuk agama. Bila kita susah-susah untuk agama? Itu soalan. Dulu Nabi SAW dan para sahabat bersusah-susah untuk agama. Sebab ambil agama mudah-mudahlah. Sekarang kita bawa rasa susah-susah. Datang bawa sejadah, nak kena pula duduk jarak, nak kena tekuk muka pula. Aduh ya Allah, payahnya. Nak macam-macam dah sekarang ni. Nak pergi umrah pula gitu gini.
Entah. Wallahi, sebenarnya wallahi, saya cakap kat diri saya juga, sebenarnya kita dengan agama ni rasa mudah pun, tak rasa susah. Yang kita duk rasa susah sekarang dunia. Dunia, tuan-tuan. Nak dapatkan income, nak dapatkan, nak bayar overhead, nak bayar itu, nak makan, nak, ya Allah, itu sebenarnya menyusahkan kita. Tapi untuk agama tak susah, tuan. Maka di sini datang perbahasan kesusahan tu lebih baik pada kita. Di saat Allah Ta'ala berikan kesenangan, kita ambil kesempatan untuk mudah-mudah pada agama. Ni masa. Contoh, apa maksud mudah-mudah pada agama? Katalah, saya kata diri saya dan sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, mudah ni kita takrifkan mudah. Mudah sama dengan muda. Waktu muda, mudah ke mana? Fikir itu je lah. Mudah sama dengan muda. Waktu muda, mudah ke mana? Itu cukup pertimbangan. Adakah kita gunakan muda untuk susah-susah ke agama? Ni siapa dah? Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni memang, contoh dalam satu kenyataan saya tulis, Nabi kata ingat 5 sebelum 5 dalam bab susah senang. Antaranya sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, nombor 1. Kedua, sihat sebelum sakit. Sihat sebelum sakit ni tak. Tengah sihat, mudah ke mana? Kalau mudah ke taat, time sakit dia akan rehat. Allah akan bagi dia rehat. Untuk sakit di sidang jemaah yang Allah Ta'ala, sebenarnya banyakkan rehat. Betul doktor cakap? Tapi masalahnya, bila tengah sihat, kita tidak taat, ditakdirkan sakit, kita tidak rehat. Cukup takut ni. Dahlah sakit, menyakitkan pula. Ya Allah. Sekarang ni itulah kita sedang record. Bila sihat, kita tidak susah-susah untuk taat. Kita mudah-mudah ambil sihat untuk maksiat. Tunggu sakit, kamu tidak akan rehat. Ni perbahasan. Okey, sekarang ni katalah tak nampak lagi sakit. Tak apa. Nampak sihat, dia simpan time sakarat. Allah. Time sakarat pula, tuan-tuan, tak rehat. Okey, tak rehat sakarat, tak apa, tunggu dekat barzah. Tak rehat, waktu itu sakit, sesakit-sakit. Ni kata. Jadi sebab itu, di saat kita sihat dan diuji dengan, sebab tu orang nampak ujian yang berat, kita nampak sakit. Sebenarnya ujian yang berat, kata Nabi SAW, itu sihat dan lapang. Waktu sihat itu ujian besar. Sebab sama ada nampak Allah atau nampak diri waktu sihat. Waktu sakit, insya-Allah nampak Allah. Lalu saya bagi contoh begini. Kita tengah sihat, bangun terus ya. Bangun pada kursi, terus bangun. Cuba tengah sakit, bangun. Allah terus. Tengah sihat. Tapi cuba sehari, tengok Allah uji lutut, sehari nak bangun, Allah. Dia sakit automatik Allah dah. Yang payah ni time sihat, bangun nak Allah tu. Nah, contoh lagi, time tengah ada duit dengan tak ada duit, time mana yang doa dia memang panggil khusyuk dan tawaduk. Time tak ada tak, time ada. Nah, di sini kita mula nak faham, kalau kita sedang berada dalam fasa untuk perbetulkan hubungan kita dengan Allah. Kata guru saya, kata Farid, cari susah, jangan cari penyakit. Cari susah. Apa maksud dia? Bersusah-susahlah
untuk datang kepada Allah dengan menjaga ketaatan. Kita nak cover balik banyak benda. Sebab memang semua dengan Allah semua mudah. Contoh, kemarin tadi, bila kita buat satu penelitian, yatafakkarun, kita berfikir tentang begini, betapa rahmahnya Allah di saat kita yang berdosa ni sebenarnya susah nak rasa berdosa. Wallahi tuan-tuan, kalau Allah nak buat kita rasa berdosa sekarang juga kita tak mampu buat apa. Tapi rahmahnya Allah Ta'ala menutup dengan sifat rahmannya supaya kita tak putus asa dengan Allah walaupun kita dosa bertimbun-timbun, tuan-tuan. Kita pun rasa mudah, relax, rasa. Kita kena sedar, rasa ringan. Azan.